Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pada tafsir pada malam ini, insya-Allah kita Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman 'ala rasulihil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Haji Abdul Qasim, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jurutankuasa, Pegawai Muslim, Datuk, Datin-Datin, hadirin hadirat, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dipertemukan dalam kuliah tafsir dan gantilah ke minggu ni, gantilah malam ni malam ganti. Minggu yang kelima, alhamdulillah bulan ni ada 5 minggu, hari Isnin. Ini ganti yang minggu hari itu saya tak ada tu, cuti hari itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita akan sambung kuliah tafsir pada malam ini muka surat 45. Masuk pada tajuk baru, muka surat 45 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Saya mohon maaf sebab suara tak berapa baik sangat sebab banyak mengajar, banyak bercakap ni, faham kan? Kojok memang kojok bercakap. Universiti pun cakap, balik rumah dah bebel cakap dah. Pergi masjid pun bercakap, semua bercakap, jadi banyak pakai suara sikit. Serah sikit. Baik, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap salat, baik sebagai imam, makmum ataupun salat sendirian. Dia kena ada koma kat situ tu. Wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap solat, koma. Kalau tak koma itu, setiap solat baik. Mana ada solat baik? Kalau tak koma tu ingat solat baik. Mana ada solat baik? Ada solat baik tau. Koma. Baik itu maksudnya apa? Sama ada. Sama ada. Baik sebagai imam. Artinya sama ada kita tu imam, ataupun kita tu makmum, ataupun kita solat secara sendirian. Sebab tu orang kata kalau kita baca Quran ni pun sama tuan-tuan. Baca Quran ni kadang-kadang kita kena perhati dia punya maksud ayat tu. Kalau dah ada tanda waqaf, sod lam ya, qaf lam ya tu, kita boleh berhenti lah, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ayat panjang, kadang-kadang 2 baris, 3 baris, tak ada tanda. Tak ada tanda 3 baris, mana boleh nak baca satu napis tu. Jadi kita kena berhenti. Jadi nak berhenti pun nak kena cari perkataan-perkataan yang sesuai. Kalau Quran kita tu dah ada terjemahan kan, Quran sekarang yang baru-baru cetakan baru ni dah ada terjemahan kat tepi tu. Kadang-kadang dia ada terjemahan per kata lagi. Satu kalimah Quran bawah tu ada terjemah, satu kalimah ada terjemah. Jadi kita boleh agak ke mana kalimah yang kita nak wakaf. Kalau tak dia jadi macam ni lah bahasa Melayu. Saya minum susu kambing dalam kelas. Salah berhenti, saya minum susu kambing dalam kelas. Lain tu. Saya minum susu kambing dalam kelas. Salah wakaf, salah berhenti, saya minum susu kambing dalam kelas. Lain tu. Jadi maknanya kadang-kadang dia sensitif. Itu bahasa Melayu tu, belum Quran kita Quran lagi tu. Mungkin macam ni lah. Salah satu daripada benda kadang-kadang kalau kita salah wakaf mungkin boleh membawa kepada tafsiran yang berbeza.
Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahawa bacaan Al-Fatihah dalam solat merupakan suatu hal yang wajib menurut kesepakatan para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah kita bincang pada kuliah-kuliah yang lalu, menunjukkan bahawasanya wajibnya membaca Al-Fatihah dalam solat mengikut kesepakatan. Artinya tidak ada khilaf. Bila ikut kesepakatan artinya tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kewajiban membaca suratul Fatihah dalam solat. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khilaj. Barang siapa mengerjakan salat tanpa membaca ummul Quran, yakni surah Al-Fatihah di dalamnya, artinya di dalam solat, maka solatnya kurang. Nabi ulang 3 kali, fahiya khilaj, fahiya khilaj, fahiya khilaj. Penegasan daripada Nabi bahawasanya solat itu sememangnya tidak sempurna kerana tidak dibacakan padanya Al-Fatihah. Berdasarkan kepada hadis inilah mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil ini wajib membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu ada sebahagian daripada rukun solat. Sama ada solat sendirian, apatah lagi sebagai imam maupun makmum, wajib membaca Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan khidaj adalah kurang, yakni tidak sempurna sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan hadis tersebut. Bila tak sempurna, Allah tak terima. Bila tak sempurna, kena ulang balik, sebab dia adalah tunjang kepada solat. Solat ada 13 tunjang dia, ada 13 rukun yang perlu kita laksanakan tertibnya dari pertama sampai ke 13. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Kurang satu, kena ganti balik. Itu pandangan masyhur. Cumanya ada pandangan yang kurang masyhur di kalangan mazhab, memadai dengan sekadar sujud sahwi. Tapi yang masyhurnya adalah sempurnakan balik, kerana dia melibatkan 13 rukun. Kalau terlupa rakaat, dia tidak melibatkan isu 13 rukun tersebut. Dia hanya sekadar terlupa, boleh tambah, lepas tu sujud sahwi. Tapi kalau surah Al-Fatihah terlupa, qiyam balik 1 rakaat lagi. Qiyam balik 1 rakaat, sempurnakan Al-Fatihah, kemudian sujud sahwi, tambah balik 1 rakaat. Katalah kita solat zuhur 4 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama zuhur, nak pula zuhur. Memang tak baca kuat, kita pun tak perasan, baca perlahan. Kita tengah-tengah solat tu mungkin kita khayal ada masalah itu, ada masalah ini, jadi terbawa-bawa masalah tu dalam solat. Duk terfikir, akhirnya duk berdiri saja rakaat kedua tu. Contoh, rakaat pertama duk baca Fatihah, rakaat kedua tu duk terfikir, tiba-tiba dah terus rukuk, baru sedar tak baca Fatihah. Teruskan, jangan patah balik, sebab kita dah rukuk. Jangan patah balik, teruskan. Sami Allahu liman hamidah, sujud, sempurnakan tahiyat awal, rakaat ketiga, rakaat keempat, duduk tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir, jangan bagi salam, bangkit balik tambah 1 rakaat, baca Al-Fatihah, last sekali baru sujud sahwi. Jangan patah balik. Jangan bila dah rukuk, dia patah qiyam balik. Bukan sami Allahu liman hamidah, tak dipatah balik. Bila patah balik, tambah rukun. Bila tambah rukun, batal solat. Itu kaedah dia. Boleh faham ya? Itu kalau solat seorang lah. Tapi kalau kita solat secara berjemaah, alhamdulillah, itu syafaat berjemaah. Syafaat berjemaah, kalau terlupa solat kita, Al-Fatihah kita tu akan ditanggung oleh Al-Fatihah imam. Disebutkan juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, atau kama qala, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni suratul Fatihah. Tidak sah. Bila tidak sah, artinya kena ulang. Nak pula kalau dia dah bagi salam. Kalau dah bagi salam, tuan-tuan, contoh dah bagi salam, baru perasan rakaat kedua tadi atau rakaat ketiga tadi,
tak baca Al-Fatihah. Pandangan masyhur dalam mazhab Syafi'i ada dua. Ada dua mazhab. Satu pandangan lama, satu pandangan baru. Imam Asy-Syafi'i pernah berada di dua negara. Pernah menetap di Mesir, pernah menetap di Baghdad. Masa menetap di Mesir ada pandangan baru, masa menetap di Baghdad ada pandangan lama. Dipanggil mazhab ataupun qaul qadim, qaul jadid. Mazhab qadim, mazhab jadid, artinya pandangan lama, pandangan baru. Contohnya dalam bab sujud sahwi. Dalam bab sujud sahwi, kita yang biasa kita amalkan adalah lepas kita baca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, jangan bagi salam lagi, betul tak? Kita terus sujud. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak alba. Maha suci Tuhan yang tidak tidur, tidak alba. Maha suci Tuhan yang tidak tidur, tidak alba. Bangkit balik, Rabbighfirli. Lepas tu sujud balik, baca tasbih yang sama, subhana man la yanamu wa la yasu. Bangkit duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Kemudian bagi salam. Tak payah baca lagi dah, sebab kita dah baca tadi. Dah baca tahiyat akhir tadi. Cumanya kita tak bagi salam masa tadi. Kita sujud dulu 2 kali, lepas tu barulah kita terus bagi salam yang terakhir. Baik, pandangan tersebut dalam mazhab jadi. Mazhab jadi ni maksudnya mazhab baru, pandangan baru. Pandangan lama Imam Syafi'i masa dia di Baghdad, boleh bagi salam. Artinya, kalau kita dah bagi salam, tak apa. Kadang-kadang kita manusia, kita semua ni manusia. Kadang-kadang ingat dah buat sujud sahwi, dah duduk tahiyat akhir sujud sahwi pun terlupa juga. Pernah tak? Betul tak? Kadang-kadang kita, oh lama saya terlupa lah tadi. Contohlah terlupa doa kunut ke, terlupa tahiyat awal ke, terlupa berapa rakaat. Tak apalah, dan kejap lagi kan buat sujud sahwi. Apa dah duduk tahiyat, terlupa juga sujud sahwi. Terus bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru terfikirlah tak buat sujud sahwi. Imam Syafi'i kata boleh terus sujud. Terus sujud ya. Macam biasa, macam tadi, subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali, bangkit Rabbighfirli, sujud balik, tasbih, duduk tahiyat akhir, terus bagi salam. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi artinya dalam ilmu usul fiqh, ijtihad tidak boleh tertolak dengan ijtihad baru. Contohnya bila satu fatwa dah keluar, fatwa baru tu dia nak menambah baik, fatwa lama tak terbatal. Sebab Imam Syafi'i dia tak tarik fatwa lama, dia tambah fatwa baru. Kecuali Imam Syafi'i tarik balik, dia cakap dia tarik balik pandangan lama, barulah terbatal fatwa lama, barulah terbatal fatwa ijtihad lama. Sekarang ni masa dia di Baghdad, masa dia di Mesir, yang biasa kita amalkan ni, iaitu jangan bagi salam lagi. Fatwa tu masa keluar ijtihad baru, pandangan baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak tarik balik pandangan masa dekat Iraq, masa di Baghdad. Artinya dua-dua pandangan tu jalan. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan, dan kita boleh laksanakan mengikut situasi dan keadaan. Masa kita ingat, jangan bagi salam. Tapi kalau kita terlupa juga, dah terbagi salam, tak sengaja bagi salam, jangan panik, jangan risau, terus sujud sahwi. Terus sujud sahwi, kemudian laksanakan seperti biasa, bagi salam dan sebagainya. Dipahami ya? Demikian pula hadis yang tercantum dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan ummul Quran. La tujzi'u, kalimah tujzi'u daripada perkataan jazaa. Jazaa maksudnya balasan. Kan kita biasa, kalau kita pun orang Melayu kita, masyarakat Melayu kita pun dah terbiasa dengan ungkapan jazakallahu khairan. Dah biasa kan, biasa dengar kan, jazakallahu khairan. Apa maksud dia? Mudah-mudahan Allah balas awak dengan kebaikan. Orang buat budi pada kita, kita tak mampu nak balas, kita
Kita orang Melayu biasa sebut terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak, tak ada doa tuan-tuan. Kita tak mampu nak balas, kita doakan dia. Sunnah Nabi ajar dalam hadis, dalam Sunan Sittah ada sebut, iaitu jazakallahu khairan. Pandai pendek, jazaka Allahu khairan, jazakallahu khairan. Allah, mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan kebaikan. Tak apa cakap terima kasih pun, tambah sikit dengan doa, jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Ada perkataan jazaka, ka tu kamu, lelaki. Kalau lelaki, kalau perempuan kita cakap jazakillah, kaf tu bagi bawah. Kalau bayar teh ka, untuk lelaki, kamu lelaki. Kalau kamu perempuan, ki, jazakillahu khairan, jazakallahu khairan lelaki, jazakillahu khairan perempuan. Ada perkataan jaza. Jaza, apa maksud jaza tadi? Terjemahan mudah-mudahan Allah balas. Jaza ni maksudnya membalas. Jadi perkataan la tujzi'u dalam kitab ini diterjemah tidak sah solat. Dia kata tidak sah solat. Dalam arti kata lain, maksud tersirat adalah tidak mendapat balasan. Solat yang tidak dibaca padanya surah Al-Fatihah, maknanya tak dapat ganjaran lah. Solat yang tidak dibaca Al-Fatihah, la tujzi'u. Tujzi'u daripada perkataan jaza tadi tu. Artinya solat yang tak baca Al-Fatihah, solat itu tidak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis dalam bab ini sangatlah banyak. Maka setiap orang yang solat wajib membaca Fatihatul Kitab, baik ia sebagai imam, makmum ataupun solat munfarid, yakni solat sendirian, dalam setiap solat dan dalam setiap rakaat. Kenapa Imam Ibnu Katsir sebut imam, makmum, solat seorang pun kena wajib baca surah Al-Fatihah? Kerana beliau merupakan imam dalam bab tafsir, mengikut dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir ni dia mazhab Syafi'i. Tapi kita tak nak bincang lebih panjang lah, dan saya pun dah sentuh sebelum ni. Ada pun dalam mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, dalam solat makmum sahaja yang boleh tak baca Al-Fatihah. Wajib kepada makmum mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Sebab itu kalau pergi ke negara yang majoritinya mazhab Maliki, contohnya macam dan sebagainya mazhab Abu Hanifah, di Pakistan pun ada, sebahagian tempat di Mesir pun ada. Kadang-kadang bila kita semayang sebelah dia, diam sampai ke sudah. Padahal imam tengah baca Alam Tarakai tu, imam tengah baca surah tu, patut kita baca Al-Fatihah. Kita lah sebab kita pegang mazhab Syafi'i. Kawan kita sebelah ni diam sampai sudah. Sebab mazhab Maliki, kalau makmum tak wajib baca Fatihah, imam wajib, solat sendirian wajib. Kalau dah jadi makmum, memadai mendengar bacaan surah Al-Fatihah imam. Maknanya isu makmum khilaf dalam empat mazhab. Tapi kalau isu sebagai imam, kita sebagai imam, kita sebagai seorang solat sendirian, empat mazhab sepakat wajib baca Al-Fatihah, kecuali makmum sahaja. Khilaf di kalangan empat mazhab. Syafi'i kata wajib, mazhab Maliki kata tidak wajib, dan sebahagian pandangan daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi juga berpandangan tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Baik, berikutnya masuk kepada tafsir Al-Isti'azah dan hukum-hukumnya. Tafsiran kepada isti'azah. Isti'azah ni adalah panggilan nama kepada lafaz yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat tersebut, doa tersebut, zikir tersebut ada nama dia. Nama dia adalah isti'azah, ataupun orang lain panggil ta'awuz. Sama lah tu, ta'awuz ataupun isti'azah, iaitu doa memohon perlindungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim.
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Suratul A'raf ayat 199 hingga 200. Dalam ayat tersebut yang nak kita fokuskan, kita nak bincangkan pada tuntutan dalam ayat 200. Firman Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu ditimpa godaan syaitan, maka fasta'iz. Itu dipanggil isti'azah tu. Fasta'iz, maka minta perlindungan, mohon perlindungan billah, dengan Allah. Itulah lafaz titah perintah Allah supaya kita membaca isti'azah. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Suratul Mu'minun ayat 96 hingga 98. Manakah ayat yang kita nak bincang? Iaitu tentang firman Allah berkaitan ta'awuz, bermula daripada lafaz wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin ayat 97, sambungannya 98 wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu ayatnya. Ayatnya berkaitan tentang doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana hendak kita memohon perlindungan dengan Allah. Biasanya kalau kita baca isti'azah dengan lafaz yang masyhur, yang biasa tu lah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa. Dah biasa baca lah. Ada tak doa-doa yang lain, doa isti'azah yang lain, doa ta'awuz yang lain? Banyak. Biasanya yang tu, dan ada beberapa riwayat yang lain dengan beberapa penambahan lafaz. Sebagai contoh, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada? Pun boleh juga. Ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Pun boleh juga. Antaranya yang ni. Ni doa ni. Doa ni, hafal doa ni. Bermula daripada lafaz Rabbi tu. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau daripada bisikan syaitan-syaitan, dan aku berlindung dengan Engkau daripada mereka datang ke aku. Minta jauh, jangan syaitan datang bertinggi kat kita, tak nak. Itu doa ni. Cumanya bila kita nak amalkan doa-doa, zikir-zikir ta'awuz ni, kita kena tengok keadaan dan juga situasi. Ada pun ketika nak baca Al-Quran, doa ni tak sesuai. Contoh kita baru nak baca Quran ni, nak baca Quran, buka Quran, tiba-tiba Rabbi a'udzubika, tak benar. Sebab Rabbi a'udzubika ni dia bukan isti'azah untuk baca Quran. Isti'azah baca Quran yang biasa kita buat itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ataupun yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ataupun yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Pilihlah mana-mana. Itu khas, special untuk Quran dia. Dalam Quran Allah sebut, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu nak baca Quran, bila nak baca Quran, maka berlindunglah, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Lafaz tu dah ada dah, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dah ada dah.
Ini zikir khusus ketika kita nak baca Quran. Ta'awuz sebelum baca Quran. Habis Ustaz, yang tadi itu boleh amal atau tidak? Boleh. Yang tadi itu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, dia bersifat umum. Mana-mana ibadah boleh, mana-mana situasi boleh, dalam apa jua keadaan boleh, tak ada masalah. Cumanya nak kita guna dalam baca Quran tadi tak kena, sebab Quran dah ada dah dia punya zikir khusus. Sebab itu kadang-kadang kita sebelum solat boleh baca ni. Kadang-kadang imam baca ni, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Minta jauh supaya syaitan tak hadir, syaitan tak datang masa kita solat. Kalau dia datang, hilang kita tu, lupa Fatihah tu. Kalau dia datang, habis kita tu, lupa tu, 3 kompek tu. Sebab dia datang, kita tak nak dia datang. Tak nak dia datang, baca ni. Supaya mudah-mudahan kita lebih fokus dengan solat kita. Berikutnya, dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Fussilat ayat 34-36. Pada ayat terakhir itulah ada lafaz fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kepada kita suatu tuntutan untuk sentiasa melazimi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun apa-apa saja lafaz ta'awuz, doa ta'awuz, untuk kita mohon perlindungan dengan Allah daripada gangguan-gangguan syaitan. Kadang-kadang kita malas nak beribadah, payah nak bangun, nak beribadah, rasa tiba-tiba rasa macam tak ada mood. Contohnya, bacalah isti'azah. Kadang-kadang terlintas benda-benda bukan-bukan, bacalah isti'azah. Kadang-kadang syaitan bisik supaya kita membayang-bayangkan benda gaib, macam mana Allah, macam mana. Baca a'udzubillah. Itulah salah satu daripada panduan yang disebut oleh Nabi SAW, bagaimana kita nak mohon perlindungan daripada Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Tidak ada ayat lain yang memiliki makna seperti 3 ayat di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia agar beramah tamah dengan musuh dari kalangan manusia dan berbuat baik kepadanya. Salah satu daripada sunnah yang sukar untuk kita laksanakan, iaitu orang buat jahat kita balas baik. Payah tu. Tak semua orang boleh sampai tahap macam tu. Tak kira sebesar mana serban dia, selabuh mana jubah dia, tak kira mata dia nampak tak nampak kalau orang perempuan. Tapi bila Allah uji dia dengan suatu musibah, satu keburukan, belum tentu kita boleh sabar menghadapinya. Orang buat jahat kita, kadang-kadang kita akan balas balik dengan kejahatan. Sifat naluri manusia. Nak pula dengan hasutan syaitan, bisikan syaitan, kadang-kadang tergugat iman kita, terlupa kita ni siapa, terlupa kita ni bahawasanya kita ni ada tanggungjawab. Bila berlakunya pergaduhan suami isteri contohnya, terlupa suami itu, isteri itu adalah tanggungannya, terlupa di bawahnya ada anak-anaknya, maka terpancullah daripada mulut ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya. Maka terceraikanlah isterinya dengan lafaz-lafaz yang tidak sepatutnya. Kenapa? Kerana kita tengah marah masa tu, waras kita dah hilang. Masa kita tengah baran masa tu, pertimbangan iman kita dah hilang.
Masa tengah marah itulah syaitan akan tambah lagi bisikan, supaya kita akan membuat perkara-perkara yang akan menyesalkan kita selepas daripada itu. Maka bila orang buat jahat kat kita, contohnya Islam ajar kepada kita buat baik. Artinya balas baik balik. Nak balas baik ni bukan benda mudah. Orang dah buat jahat, kita rasa kita ni teraniaya, rasa kita ni dizalimi, mesti kita nak balas balik. Tapi Islam kata kalau kita balas balik ataupun kita buat kebaikan kepadanya, sebenarnya itu adalah dakwah. Itulah sebenarnya kunci kepada untuk Allah buka pintu hati orang yang jahat tadi, orang yang buat jahat kepada kita tadi, untuk berubah. Dia boleh berubah dengan asbab kita buat baik kepada mereka, sehingga dapat mengembalikannya kepada tabiat asalnya, yakni sebagai teman dan sahabat. Akhirnya musuh kita tadi itu disebabkan oleh tingkah laku kita buat baik pada dia, disebabkan oleh kita balas balik kebaikan kepada dia. Walaupun dia buat jahat kepada kita, akhirnya dia segan silu. Bila dia segan silu, dia rasa macam dia tu dah melampaui batas, dia malu dengan kita. Bila malu, akhirnya dia pun berubah dan dia pun jadi sahabat semula dengan kita. Sebaliknya, Allah memerintahkan agar memohon perlindungan kepadanya dari syaitan jenis jin. Perintah yang kedua, yang mula-mula tadi perintah Allah, orang buat jahat, sebaik-baiknya kita balas dengan kebaikan. Perintah kedua, kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat di atas, iaitu Allah perintah kepada kita mohon perlindungan kepadanya daripada syaitan jenis jin, syaitan yang tidak nampak. Syaitan ni ada dua, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan ni ada dua, satu syaitan di kalangan jin, artinya makhluk yang tak nampak. Satu lagi syaitan di kalangan manusia yang nampak, sama jenis macam kita, dan dia selalu mengajak kita kepada jalan yang Allah murka. Kerana dia tidak menerima ramah tamah mahupun kebaikan. Syaitan yang pertama tadi, yang dikenali sebagai minal jinnati, syaitan di kalangan jin ni tuan-tuan, tak boleh kita dakwah. Tak ada istilah dakwah. Tak ada istilah nak buat baik dengan syaitan, mudah-mudahan syaitan jadi masuk Islam, tak ada. Syaitan ni memang dah dilaknat oleh Allah. Buatlah macam mana sekalipun, melainkan syaitan yang pada zaman Nabi itu memang Allah dah Islamkan dia. Ada sebahagian pandangan ulama menyebut tentang bagaimana sekat daripada kita ni ada korin dipanggil. Korin ni maksudnya peneman. Korin ni maksudnya peneman. Dalam bahasa Arab, korin ni maksudnya sahabat, teman. Artinya bila kita lahir, maka lahirlah jin yang bersama-sama dengan kita. Ada pandangan, lahirlah bersama-sama dengan kita tu ada pasangan kita yang kita tak nampak, dipanggil korin, jin lah. Yang biasa Tok Bomo seru tu, dia panggil korin dia lah. Lepas tu dia ikat kontrak. Sepatutnya jangan ikat kontrak, tapi bila dah ikat kontrak, yang tu jadi memperhambakan diri kepada jin. Jangan diseru barang yang gaib. Bila kita dah seru benda gaib, maka dia akan minta balasan. Dia akan minta balasan sesuatu yang kita tak mampu. Akhirnya kita terjerat dengan perangkap bisikan-bisikan makhluk gaib ni. Antaranya dia minta nyawa. Bila dia minta nyawa, dia panjangkan umur kita. Walaupun sepatutnya kita dah mati boleh jadi. Tapi orang nampak muka tak macam umur orang 100 tahun. Patut dah tak ada dah kita. Muka macam 50 tahun, 40 tahun. Adalah benda-benda dipasang tu. Sebab kita dah ikat kontrak dengan makhluk korin tadi tu, jin korin tadi tu. Makhluk gaib yang dikenali sebagai syaitan minal jinnati tak boleh buat baik. Tak ada istilah dakwah. Kekal inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah, sesungguhnya syaitan, Allah bagi penegasan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikan dia tu sebagai musuh, jangan jadikan kawan. Dia bukan tempat untuk kita berdakwah. Banyak lagi platform-platform lain, ramai lagi makhluk-makhluk manusia-manusia lain yang boleh kita berdakwah. Syaitan tidak boleh berdakwah. Itu maksud Tuan Imam Ibnu Katsir. Dia tidak menghendaki sesuatu pun kecuali kebinasaan anak Adam. Itu yang matlamat dia. Sejak tok yang dia, iblis dihalau oleh Allah dari syurga. Iblis ni seekor ya. Iblis ni seekor ya.
Syaitan yang banyak ekor. Syaitan lah anak cucu dia. Iblis satu je. Bukan iblis banyak, iblis satu je. Iblis yang zaman Nabi Adam tu seekor tu je, satu tu je. Dia lah rajanya. Dia lah raja kepada segala syaitan, syaitan-syaitan yang ada. Beranak-beranak syaitan, beranak pinak syaitan, dia seekor je. Dia berada di tengah lautan alam ghaib yang Allah sahaja tahu, dengan singgah sana istana dia. Memang disebut dalam Sunan Sitah, dalam hadis, Iblis ada di singgah sana dia. Dia hanya memerintahkan kepada syaitan-syaitan anak pinak dia pergi menghasut dan merosakkan anak cucu Adam. Matlamat dia satu je. Matlamat dia satu je. Tak ada seekor pun di kalangan mereka tiba-tiba dia nak beriman lah. Tak ada. Tak ada seekor pun macam tu. Tak ada. Semuanya daripada darah daging iblis lah. Kita ni darah daging tok kita Adam. Adam beriman, ada tempias-tempias kepada anak cucunya nak beriman juga. Walaupun ada yang terpedaya, walaupun ada yang tertipu dengan bisikan syaitan, akhirnya kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, lawan Rasul. Tapi masih ada darah daging kita daripada Nabi Adam, cocok sampai kita dan akhir zaman, ada peninggalan anak cucu Adam tu yang masih lagi beriman. Iblis sejak daripada awal lagi tak beriman. Sejak dah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, maka anak cucu keturunan dia dipanggil syaitan tu, kesemuanya tak ada seekor pun yang berhasrat untuk beriman. Tak ada. Syaitan tidak boleh kita jadikan sebagai tempat dakwah. Hal ini disebabkan kerana kerasnya permusuhan antara dia dengan anak Adam. Kerana apa? Kerana iblis dah bermusuh dengan Adam dan sekalian anak cucu Adam sejak dihalau dari syurga lagi. La'uwiyannahum ajma'in, kata iblis, nescaya aku akan sesatkan kesemuanya. Aku akan ambil seramai mungkin kawan nak masuk dalam neraka. Halang-halang dah masuk neraka, dia nak cari teman. Halang-halang dah dilaknat oleh Allah, dia nak cari kawan supaya sama-sama dapat laknat dengan Allah. Itu maksud perbualan iblis dengan Allah suatu masa dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Suratul A'raf ayat 27. Ni Allah tengah bercakap dengan kita ni. Ni ayat ni bila baca, Allah tengah berdialog dengan kita ni. Allah kata, hei anak Adam. Siapa? Kita lah. Allah tengah cakap dengan kita sekarang ni. Bila baca ayat ni, terpanggil hati kita untuk menghayati apa titah perintah Allah. Allah bertitah, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Jangan terpedaya. Tak pernah tidur tuan-tuan. Syaitan, iblis tak tidur. Akan dipikirnya macam mana cara nak merosakkan kita semua. Kadang-kadang benda yang tak disangka-sangka, dah 60 tahun beribadah, akhirnya penghujungnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Boleh jadi 60 tahun, 70 tahun menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, tapi bila digoda dengan satu bisikan syaitan, jatuh kupiahnya, jatuh imannya, akhirnya tersungkur dia dengan su'ul khatimah. Boleh jadi, na'udzubillah. Maka Allah pesan, hei anak Adam, jangan sekali, jangan kata banyak, sekali pun jangan. Sekali pun jangan terpedaya dengan bisikan syaitan, sebagaimana dia dah rosakkan tok yang kita dulu. Tok yang kita dulu terpedaya sekali ya. Sekali tu ya. Nabi Adam buat salah dengan Tuhan, satu je dosa dia. Bukan banyak dosa banding kita tuan-tuan. Kita hanya banyak salah silap kita. Nabi Adam satu je dosa dia apa? Termakannya pun bukan bunuh orang, bukan berzina, rasuah, tak ada pun. Makannya. Tapi oleh kerana Allah dah larang, makan itu jadi haram lah. Asalnya makan tu harus, tak ada masalah makan. Tapi bila Allah dah larang, banyak-banyak buah, satu ni kau jangan usik. Termakan, tertipu dengan sekali sahaja bisikan syaitan,
Akhirnya Nabi Adam alaihi salam malu sampai kiamat. Malu Nabi Adam sampai kiamat. Syah, azan dulu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Nabi menggambarkan bagaimana kekalutan manusia pada hari akhirat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Kesemua manusia ni tak tahan dengan kepanasan matahari. Panas sangat matahari. Duduk dalam satu tempoh yang tak tahu bilakah akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka rasa, ya Allah, oleh kerana panas sangat matahari, seolah-olah berada sejengkal dari kepala. Kita sekarang ni dengan matahari pun tak berapa ribu kilometer, ratus ribu kilometer pun terasa panas tengah hari. Cuma sehari dua ni masa hujan lah kan. Tapi kalau datang musim kemarau, tuan-tuan, ui, panas. Kadang-kadang suhu Malaysia ni boleh cecah 38, 39, 38 lah, biasa panas, memang panas lah. Jemur baju sekejap dia dah kering dah. Padahal kita dengan matahari berapa kilometer? Tak tahu, banyak, ratus ribu kilometer katnya. Saya pun tak tahu nak kira dah. Jauhnya kita dengan matahari tu. Pun dah gelap dah. Kalau ajak naik motor, hitam blogam datangkan ni ha. Pakai t-shirt, sekejap dia hitam datangkan ni ha. Nak bagi tahunya panas tuan-tuan. Hari akhirat seolah-olah sejengkal. Matahari tu boleh jadi tinggi lagi. Pada mahsyar tu matahari mungkin boleh kita kata tinggi lagi, jauh lagi daripada kita. Tapi kedahsyatan panasnya matahari tu dapat dirasai seolah-olah sejengkal. Mau tak hancur, mau tak lebur, mau tak cair. Tak tahan sangat panas
Tapi Allah tak cairkan kita. Allah kekalkan tubuh kita macam tu supaya kita merasai panas kau tidak matahari tu. Kalau ikut fakta sainsnya, lagi kita dekat matahari, hancurlah kita kan, terbakar. Tak, padang mahsyar kita tak terbakar. Allah biarkan daging kita rasa masak tu je. Biar kau rasa macam mana panas, tak panas matahari tu. Kalau dekat dengan matahari pun boleh terbakar, ini kan sejengkal. Kepanasannya seolah-olah sejengkal daripada kepala. Sepatutnya hancur kita, tapi tak hancur. Allah biarkan semuanya hidup supaya dapat merasai kepanasan matahari. Pun manusia kata, ya Allah, kami tak tahan, copek-copeklah masuk dalam neraka. Dia ingat neraka tu lagi sejuk. Tak tahan sangat dah, kami tahu dah kami ni ahli neraka, copek-copek masukkan kami dalam neraka. Rupa-rupa dalam neraka tu lagi panas. Maka ada di kalangan manusia jumpa Nabi tu, jumpa Nabi ni, antaranya jumpa Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam sebab tahu Nabi Adam ni manusia pertama diciptakan oleh Allah. Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul pertama yang dilantik oleh Allah. Artinya Allah sayang. Nabi Adam dicipta oleh Allah tanpa ibu, tanpa bapa. Artinya special. Tak macam Nabi-Nabi yang lain, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Yang lain semua ada ibu, ada bapa. Lahirnya mereka menerusi ibu dan bapa. Tapi Nabi Adam tak ada ibu, tak ada bapa. Allah kata kun fayakun. Maka specialnya Nabi Adam. Mereka mohon kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau ni Nabi special, Rasul special, tak ada ibu, tak ada bapa. Tolonglah doa ke Allah supaya cepatkan hisab, kami tak tahan panas ni. Nabi Adam kata apa? Dan malu dengan Allah, tunduk dia. Nabi Adam kata, aku malu dengan Allah kerana mengenangkan dosa aku yang lalu. Satu tu ya. Satu tu ya. Nabi Adam kenang sampai kiamat. Sampai kiamat dia masih kenangkan. Sedangkan Nabi Adam dah wafat. Nabi Adam dah meninggal, tak ada tuan-tuan. Rohnya Allah tempatkan di kalangan para Nabi, para Rasul. Daripada taman-taman syurga, rohnya dah berada di kalangan para Nabi, para Rasul. Tapi hati dia, kenangan, memori dia masih ingat lagi dosa dia yang lalu, iaitu termakan buah khuldi yang dipanggil syajaratul khuld, pohon yang kekal. Oleh kerana terkenangkan yang tu satu ya, maka dia rasa macam dah buat dosa besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapalah kita, siapalah saya yang banyak kali kita lakukan dosa, tapi Allah kata istighfarlah kepada aku. Banyak mana pun dosa yang kau lakukan wahai anak Adam, kembalilah kepada aku. Setinggi mana dosa yang kau lakukan, kembalilah kepada aku. Aku akan hapuskan, akan ampunkan segala-galanya, kata Allah. Maha pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Allah tak berkira. Selagi mana kita tahu hanya Allah lah yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya Allah lah yang mampu mengampunkan segala lautan dosa kita. Selagi mana kita tahu kita perlu kembali kepada Allah, Allah boleh hapuskan, buang segala kesalahan kita. Maka sentiasalah lazimi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala salah silap kita. Allah juga berfirman, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuhmu. Kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Fatir ayat 6. Dan dia berfirman, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-keturunannya sebagai pemimpin selainku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Suratul Kahfi ayat 50. Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang menjadikan syaitan dan iblis sebagai rakan-rakan mereka, menjadikan syaitan dan iblis sebagai peneman mereka, menjadikan syaitan dan iblis sebagai pemimpin mereka, menggantikan Allah dan Rasul.
Na'udzubillah. Aduh. Akhir zaman macam-macam boleh berlaku. Akhir zaman lah terhimpun padanya segala dosa-dosa umat yang terdahulu. Ada di kalangan mereka sanggup berkawan dengan syaitan dan iblis semata-mata nak menentang Allah Subhanahu wa taala. Syaitan telah bersumpah kepada bapa kita Adam alaihi salam bahawa dia adalah pemberi nasihat baginya padahal dia berdosa. Syaitan bersumpah dengan nama Allah. Syaitan bersumpah dengan nama Allah. Sanggup bersumpah dengan nama Allah, dia nak bagi nasihat kepada Adam. Sebab dia dah hidup lama. Dia dah hidup lama, banyak makan garam. Dia bagi nasihat kat kawan ni baru lahir. Kawan ni baru diciptakan. Dia kata buah ni boleh makan, tak apa. Kalau kau termakan, kau minta ampun dengan Tuhan. Dia ajar macam tu. Makan je tak apa. Arak, minum je contohnya. Minum tak apa. Lepas minum, minta ampun dengan Tuhan. Dia bisik macam tu. Dia bagi nasihat kepada Adam, makannya pohon terlarang ni tak ada masalah dah. Lepas tu istighfarlah dengan Tuhan. Itu nasihat dia. Kadang-kadang kita pun boleh jatuh kubiah tu. Betul juga kan. Bila lagi nak merasuk? Masalahnya kita takut bila dah rasa dicabutnya nyawa. Dicabutnya nyawa ketika sudah merasuk. Itu takut tu. 60 tahun hidup, habis solat tu. 70 tahun puasa, habis solat, habis puasa tu. Habis segala-galanya. Yang menentukan amalan kita baik buruk adalah ketika mati. Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amalan-amalan itu tertakluk kepada penghujungnya, khatimahnya. 60 tahun tu memang Allah kira, tapi penentunya adalah penghujung tu. Kalau penghujung itu penentuannya baik, ibadah matinya, solat matinya, baca Quran matinya, zikir dan sebagainya, maka itulah khatimah yang terbaik untuknya, husnul khatimah. Tapi kalau sepanjang hidup boleh jadi dia maksiat, tapi Allah takdirkan penghujung dia husnul khatimah, pun boleh jadi. Ada yang sepanjang hidupnya amalan baik, sepanjang hidupnya penuh amal ibadah, tapi penghujungnya pula su'ul khatimah, pun boleh berlaku. Na'udzubillah, macam-macam tuan-tuan. Allah sahaja yang tahu apakah penghujung kita. Maka Nabi kata, ingat, yang masa hidup ni jangan rasa leka dan seronok dengan apa yang ada. Jangan berpada dengan apa yang ada. Sebab kita tak tahu sebenarnya perhitungan kita baik atau buruk bukan yang hidup ni. Perhitungan kita masa nak cabut tu, masa manakah nak cabut itu, adakah penyudah kita dalam ibadah ataupun penyudah kita dalam keadaan kita melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu terikat, tertakluk kepada khatimahnya, penghujungnya. Bagaimanakah kisah penghujung dalam penceritaan hidup kita? Lalu bagaimana pula muamalah syaitan dengan kita? Macam mana kita berinteraksi dengan syaitan sedangkan syaitan dah menipu tok yang kita? Sementara mereka telah berkata, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya, kata Iblis. Iblis kata, wahai Allah, wahai Tuhan, aku akan sesatkan keseluruhan anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Apakah mukhlas? Mukhlasin. Mukhlasin ada dua pandangan. Dia ada dua bacaan. Yang pertama mukhlisin. Dalam Quran kita jumpa perkataan mukhlisin. Dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab tu, sampai pada firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Satu lam bagi bawah, mukhli. Dalam ayat tu mukhlisin. Dalam ayat ni, illa ibadaka minhumul mukhla. Apa beza mukhli dengan mukhla? Apa beza mukhli dengan mukhla? Mukhlasin, mukhlisin. Apa beza dia? Bezanya dari sudut pemahaman tafsiran maksud. Yang pertama,
mukhlisin dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin dalam ayat tersebut artinya orang yang berusaha, dia didik diri dia, dia tarbiyah diri dia supaya belajar arti ikhlas. Bila dia buat baik, dia tak mengharapkan balasan, dia tengah didik diri dia. Orang duk hulu ambil lah ni, tak apa, saya nak didik diri saya dengan ikhlas. Saya tak nak harapkan apa-apa balasan, apa-apa pujian, saya bantu ni ikhlas. Ambil lah sedikit, tak apa. Dia sedang melawan perasaan dia tu. Dia sedang berjihad dengan nafsu. Nafsu kata, ni lah maksudnya kau nak ambil. Orang nak bagi tu ambil. Nafsu kata contoh, tak salah pun. Tapi dia nak didik diri dia dengan ikhlas. Tak apa. Dia sedang berjuang masa tu. Dia sedang berjuang. Nafsu kata suruh ambil, iman kata tak payah ambil. Nafsu kata ambil, iman kata tak payah ambil. Dia sedang berjuang. Maka dia cuba lawan. Dia didik diri dia, dia tarbiyah diri dia. Itu dipanggil mukhlisin. Kalau mukhlasin dalam ayat ini, syaitan kata dan akan sesatkan ke semua anak cucu Adam, melainkan golongan mukhlasin. Apa maksud mukhlasin? Iaitu hamba-hamba Allah yang terpilih, yang Allah campakkan mereka sifat ikhlas. Yang tadi, mereka yang berusaha untuk direzekikan ikhlas, didik diri dengan ikhlas. Golongan yang kedua dalam ayat ini, Allah sendiri yang campakkan sifat ikhlas kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka kalau kita nak berdoa, kita minta jadi dua-dua. Allah beri kekuatan kepada kita supaya boleh jadi mukhlisina lahuddin, dan minta kepada Allah supaya Allah rezekikan kepada kita sifat ikhlas. Minta dua-dua. Dia ada kekuatan jadi orang ikhlas, minta kepada Allah, Allah campakkan kepada kita sifat ikhlas. Orang yang dicampakkan kepadanya sifat ikhlas, iblis dan syaitan tak mampu nak goyah dia. Iblis dan syaitan tak mampu nak rosakkan dia. Sebab Allah dah jaga dia, Allah dah pilih dia, Allah campakkan kepadanya sifat ikhlas dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini ayat yang saya baca tadi. Nak baca Quran, maka mintalah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Syaitan tidak mampu menggoyah orang-orang mukmin yang mempunyai keimanan yang teguh kepada Allah dan orang yang sentiasa berdoa bertawakal kepada Allah. Syaitan tak mampu nak merosakkannya. Sesungguhnya kekuasaannya, yakni syaitan, hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan atas orang-orang yang menyekutukannya dengan Allah. Syaitan boleh merosakkan dua golongan dengan mudah, iaitu orang yang memang suka nak berkawan dengan dia, iaitu orang-orang yang mencari jalan maksiat, jalan kemungkaran. Orang-orang seumpama ini syaitan mudah nak rosakkan. Yang kedua, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memuja-muja syaitan dan juga iblis, la'natullahi alaihim. Surah An-Nahl ayat 98 hingga ayat 100. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu dulu, insyaAllah banyak usia kita akan masuk kepada perbincangan berikutnya, isti'azah sebelum membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fi dunya qurina wa fil qabri min nisa'il qiyamati syafi'an wa ala siratin nura wa ila jannati rafiqa wa min an-nar isma ijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa inna bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad walhamdulillah.